membaraku. Meniti aroma di puncak-puncak Borneo Sarawak ini semakin ke penghujungnya. Baik di daratan mahupun sungai, semuanya aku lalui. Kini, aku telah sampai di daerah Pedawan. Berakit dan berkemah bersama rakanku. Menyaksikan sendiri syurga yang tersembunyi yang mempersona bagai Taman Jurassic. Keindahan air terjun yang memukau. Dan menikmati keindahan pagi dari puncak banjaran Bengoh ini. Okey, saya mengayuh daripada Simanggang sampailah dekat sini sekarang. Sekarang ni saya dekat Bengoh Dam. Dan disebabkan jalan dia okey, jadi saya ada more chance untuk enjoy dia punya view. Especially bila saya lalu tempat macam puncak Borneo ni, saya memang suka dia punya pemandangan. Dia mengingatkan saya masa dekat Guilin dekat China dulu, dengan dia punya macam bukit-bukit tu semua. Dan kebanyakan penduduk dekat situ adalah orang-orang Bidayuh. Dan ini adalah kali pertama saya dapat encounter orang-orang Bidayuh sepanjang saya mengayuh dekat Sarawak ni. Kini, aku telah sampai di kawasan yang dinamakan sebagai Puncak Borneo atau Borneo Highland. Perjalananku kurang mencabar kali ini kerana jalan-jalan di sini bertar seperti di bandar. Tambahan pula, cuaca di sini sedikit sejuk, mungkin kerana kedudukannya di kawasan tanah tinggi. Destinasiku ke arah Semadang untuk aku merasai sendiri suasana perkampungan Bidayuh di sini. Dekat Semadang, saya jumpa dengan seorang lokal orang Bidayuh dan dia ni nama dia Luke dan dia juga adalah seorang guide. Dia bawa saya pergi sungai, dia bawa saya pergi berakit dekat sungai dan itu adalah lagi satu experience disebabkan kita orang bukan saja berakit. Saya belajar macam-macam ilmu tentang sungai ni. Inilah kali pertama bagi aku melakukan aktiviti berakit sebegini. Agak cemas berbau teruja dan tidak sabar untuk aku memulakan aktiviti berakit ini. Okey, boleh. Okey, kita tekan gas lah. Pedal aku sebelah kiri. Kau dekat belakang. Faham. Sini. Okey. Yeah. Lagi cepatlah di situ. Okey, jom kita try. Okey, kita try . Alright. Beberapa tahun dulu saya memang ada rasa takut sikit dengan air ni, especially sungai, pasal saya memang pernah ada bad experience di mana saya almost mati masa saya saya pernah lemas dekat dalam sungai dekat India. Jadi walaupun saya rasa excited tapi at the same time saya still ada rasa takut dengan sungai ni. Dekat sini Semadang ni, ya, dia population dia kebanyakannya apa ? Kebanyakan kaum dekat sini adalah kaum Bidayuh. Orang Bidayuh, okey. Ya, orang Bidayuh. Kaum Bidayuh kebanyakannya di kawasan selatan Sarawak yang populasinya banyak di bahagian Bau, Padawan, ada juga yang di Lundu, sedikit di Serian. So ini adalah kawasan utama kaum Bidayuh lah. So kalau you dah masuk ke Siaman, itu dah masuk ke kawasan orang Iban lah. Dikategoriskan sebagai kaum Dayak yang duduk banyak di kawasan pegunungan. Sepanjang sungai yang kita lalu ni, kita lalu Kampung Semedang, Kampung Giam, Kampung Git. Di atas sana kita ada Kampung Danu, Kampung Bengoh, Kampung Semban. Itu semua Bidayuh orang Bidayuh Ya, itu semua Bidayuh. Tetapi dialek dia ada berbeza sikit daripada kaum Bidayuh di Bau. Oh, dialek bunyi berbeza. Dia lah, bunyi dia.
Look, kalau macam orang Bidayuh, dia punya makanan tradisional pula macam mana? Makanan tradisional kita banyak berasaskan sayuran lah. Oh, vegetarian. Tapi ada jugalah kalau macam musim perayaan kita makan banyak yang bentuk daging macam ayam panso. Selain daripada ayam panso tu, apa lagi ya macam makanan yang tradisional untuk orang Bidayuh? Oh, kita ada banyak makanan tradisional yang berbentuk sayuran lah. Antara satu yang sering kali dimasak oleh kaum Bidayuh adalah bunga kantan, sambal bunga kantan. Oh, sambal bunga kantan? Yes. Nanti bolehlah aku nak try ya. Boleh. Makanan Nanti jenis saya masak. Okey. Tapi kalau macam memburu, selalu orang Bidayuh memburu ke macam Iban? Memburu juga. Ada jugalah. Ada. So, kalau tengoklah apa yang dapat. Kalau dapat rusa ke. Oh, sama jugalah. Tapi orang Bidayuh tak ada pakai sumpit ke apa kan? Tak. Kita pakai senapang lah. Oh. Even orang dulu-dulu pun? Yes. Dia tak boleh pakai sebab sumpit. Dia ada yang guna perangkap untuk dapatkan binatang. Pakai perangkap. Okey. Alright. Saya yang kuat sikit. Hampir 2 jam berakit. Banyak yang aku lihat, terutamanya kekayaan biodiversity di sepanjang sungai ini. Dalam hatiku berharap agar kawasan ini kekal terjaga dari sebarang pencemaran. Semadang merupakan perkampungan orang Bidayuh majoritinya. Mereka tinggal di kawasan tanah tinggi di sekitar puncak Borneo ini. Inilah kali pertama aku bertemu dengan orang Bidayuh. Sebelum ini, aku telah berkenalan dengan kaum orang Ulu seperti Lun Bawang, Kenyah, Kelabit, Penan, Berawan dan orang Iban. Tapi masa saya pergi dengan Luke tu memang best. Dia ajar saya macam-macam tentang ilmu sungai ni. Dan juga dia ada tunjuk kat saya masakan orang-orang Bidayuh ni. Dia masak pakai bunga kantan. Dan itu adalah satu very good experience bagi saya. Apa yang kita perlukan dia simple sajalah. Dia diperlukan daun kantan yang dipotong halus. Dan kita akan guna sedikit bawang. Dan sedikit halia. Dan kita akan gorengkan sekali. Okey. Sebaiknya kalau kita ada ikan bilis lah untuk memberi rasa dia. So kalau you dapat rendamkan dia sekali ataupun tumiskan dia, you dapat rasa haruman daripada bunga kantan tu. Okey. Alang-alang kita dah cerita tadi. Kita rasalah sikit sebab kita sambal bunga kantan ini mengingatkan aku kepada masakan di Semenanjung yang berasaskan cili dan belacan. Namun, haruman aroma bunga kantan ini membezakan dengan sambal yang lainnya. Tak adalah pedas sangat. Tapi dia punya bunga kantan tu rasa kuat. Kuat kan? Masin? Sekarang masin. Okay, sekarang rasa pedas sikit. Gigit cili dia. Kalau letak ikan bilis tu lagi sedap Sure sedap. Dengan belacan dia. Yes. So kalau macam orang yang selalu pergi berkebun kan, dia nak cari rasa appetite dia, dia buat masakan ni. Betul ke sedap ni? Sudah. Tak, memang maybe aku lapar kot. Tak ambient dia. Kita di tebing sungai yang buat dia rasa lapar lebih sikit. Dan penat berkayuh tadi kan. Okey, and then yang bunga kantan ni dia buat macam sambal bunga kantan. Rasa dia memang sedap. Saya rasa kalau letak ikan bilis sure lagi sedap. Dan satu disebabkan dia pakai bunga kantan ni, dia punya bau, dia punya aroma tu dah lain. Dia ada rasa, dia ada macam bau bunga kantan tu. So lepas ni kita masak ikan tenggadak. Ikan yang banyak dekat sungai ni. Sepanjang sungai ni macam dekat Kampung Danu, Kampung Semadang, mereka buat sistem tagang konservasi ikan di populasi di sungai ini. So Jabatan Pertanian melepaskan ikan tenggadak ni. So daripada tu ikan tu membesarlah growing here.
dan sepatutnya ia jadi salah satu sumber protein lah kepada penduduk tempatan. So next menu kita adalah ikan tergadak. So kita akan guna barang-barang asas ni lah seperti bawang, halia. Kalau you nak guna serai, boleh potong serai itu bagi halus dan kita masakkan dan rebuskan bersama ikan. So guna kantan tu pakai lagi kan? Tak, kita tak pakai guna kantan lagi. Okey. Alright. Okey. Alright. Nanti kita masukkan. Lepas tu kita panggil dia sup terjun. Dia kosongnya tu lah. Clear. Sup terjun lah. Cara dia masak pun macam dia cuma pakai unggun api macam tu je. Memang setakat yang saya dekat Sarawak ni, saya tak pernah nampak orang bawa dapur semua kalau masuk hutan. Dia orang just memang guna cara paling simple sekali, iaitu just pakai unggun api macam tu je. Okey, sebelum tu kita alih dulu ni bagi kemas kan. Baru kita dapat menikmati ikan. Okey. So saya ambil yang bahagian is ekor dia. You rasa ekor. Bagi you rasa sup dia sedikit lah. Okay. Kalau you nak rasa cili, makan dengan cili. Excellent. Ya. Yep. Sedap juga macam ni rasa dia. Walaupun dia kosong semua kan. So kena hati-hatilah dengan tulang. Ya, dia tulang sikit. Tapi rasa ikan tu manis kan? Dia manis. Walaupun masak pun simple kan. Tak ambil masa yang panjang untuk masak kan? Tenang. Menurut Luke, ikan yang dilepaskan di sungai yang menggunakan sistem tagang ini tidak boleh ditangkap sampai satu tempoh matang yang ditetapkan. Melalui sistem tagang ini, kita akan dapat mengatasi masalah kekurangan sumber ikan air tawar dan mengelakkan pencemaran sungai selain menjana pendapatan masyarakat. Sepanjang aku berkemah di sini, aku banyak menghabiskan masaku bersendirian, menikmati kopi panas sebelum aku bertolak ke destinasi yang seterusnya, menerokai air terjun di Banjaran Bengoh. Lepas daripada Semadang hari tu, saya jumpa dengan seorang lokal ni, nama dia Aizah, dan dia inilah yang bawa saya jadi saya punya guide, jadi saya punya kawan sampai ke sini dekat Bengoh Dam ni. Banjaran Bengoh menempatkan sebuah empangan air yang dinamakan Empangan Bengoh. Ia mula dibina pada tahun 2007 dan siap pada tahun 2010. Akibat paras air empangan yang semakin naik saban tahun, kini terdapat 3 perkampungan bidayuh baru yang dibina di bahagian atas Banjaran, iaitu Kampung Sting, Kampung Muk Ayun dan Kampung Nyegol. Penduduk di kampung atas empangan ini juga berhasrat untuk meneruskan tradisi bidayuh mereka seperti menanam padi, menuai lada, sekaligus menjadikan ia sebagai sumber ekopelancongan yang unik di Sarawak. Dan dalam banyak-banyak waterfall yang kita orang pergi tu, satu waterfall yang betul-betul menarik perhatian saya adalah Susung Waterfall. Panggil tempat ni Jurassic World of Sarawak sebab waktu first I datang sini, tempat ni penuh dengan warna hijau. Batu-batu sini semua hijau. Oh, lumut ni semua? Yes, dia penuh dengan lumut hijau, dengan pokok ni lagi, dengan ayunan ni lagi. Really nice. So it's really look like Jurassic Park. Ya. Yeah. Jom, di sini. Alamak, tak dapat naik. So memang nickname waterfall ni sekarang Jurassic of Sarawak lah? Yes, Jurassic World of Sarawak? Ya, Jurassic World Sarawak.
Nama waterfall ni apa? Waterfall ni nama dia Susung Waterfall. So Haris, I nak ucapkan welcome to Jurassic World Sarawak. Nice place. Jangan goyang. Aku merasakan seperti berada di alam lain setibanya di air terjun Susung ini. Kami menikmati ayam barbecue di sini sambil merehatkan diri setelah mendaki beberapa jam untuk sampai ke sini. Pengalaman ini sungguh mahal bagiku. Barbecue berlatar belakangkan air terjun yang majestik ini. Dan at the same time, bila dah sampai dekat situ, kita orang pun spend a few hours dekat Susung Waterfall tu. Kita orang buat barbecue ramai-ramai semua. So memang experience dekat Susung Waterfall tu memang very interesting bagi saya. Dekat sini selain daripada ni berapa banyak waterfall lah kat sini ya? Actually dekat sini banyak lagi waterfall. Cuma macam kalau dalam Bengoh ni sendiri, dia ada limited. So I mean like untuk pergi tempat tu dia limit sikit lah, tak dapat nak masuk. Tapi kalau area kat luar, kampung-kampung yang dekat luar, banyak lagi waterfall tu. So far I dah pergi more than 10 lah. Dekat this area je? Yes, dekat area ni dia dah more than 10. So memang ramai lah orang daripada Kuching sebab datang sini pasal dekat pun kan? Yes. Like day trip, boleh buat day trip pun. Ya, boleh buat day trip, boleh camping, semua ada. Thank you lah Aizah bawa I datang sini. Best lah tempat ni. Nanti memang nak datang lagi lah, this one. Sure, roger je. Thank you, thank you. Okay. Sungguh teruja menunjukkan aku betapa indahnya syurga tersembunyi ini. Tak tergambar dengan kata-kata betapa indahnya air terjun di sini. Sungguh, aku terpesona. So sekarang ni saya dekat Bengoh Dam. Saya malam tadi saya camping dekat sini dan bila saya bangun tidur daripada kemah saya, bila saya tengok view masa sunrise tadi, memang cantik dekat tempat ni dengan kabus-kabus dia semua. So the whole morning tu saya memang busy ambil kamera saya buat time lapse, saya fly saya punya drone kat sini semua. Saya memang capture the beauty of the sunrise dekat Bengoh Dam ni, memang nampak very majestic kat sini. Aku berkesempatan untuk menginap di homestay Uncle Tikong. Bangkit dari lena, aku terus disajikan dengan pemandangan kabus yang dingin. Pengalaman ini mengingatkan aku akan perjalanan aku di luar negara yang beriklim sejuk. Selain daripada macam involve dalam tourism punya industri dekat sini, diorang pun macam masih lagi mengekalkan cara hidup diorang. Diorang bercocok tanam dekat sini. Kebanyakannya macam buah-buahan, ada juga macam tanam macam lada semua tu.
Kami di Padawan ni bercucuk tanam. Jadi bercucuk tanam apa yang paling banyak di sini? Bercucuk tanam kami orang macam serai, lengkuas, lada. Itu semua jual? Semua jual lah? Semua jual. Jual dekat mana kalau dari sini? Dekat dam sana. Kena naik boat semua lah? Maknanya ambil semua pergi dekat dam sana? Oh nanti, pasal saya tengok sini macam agak terpencil kan daripada tempat-tempat yang lain. Memang kami naik boat, lepas tu jalan kaki pergi ambil, lepas tu bawa turun pakai bot. Sini ada dekat kawasan dam ni ada berapa kampung Kak? Dekat dam ni hanya 3 buah kampung saja yang tinggal. Semua kecil-kecil lah macam yang ini sajalah. Kecil-kecil. Ya, dan semua ni memang orang Bidayuh lah yang tinggal di sini. Okey, macam orang Bidayuh kat sini selain daripada menanam kan untuk cari makan, ada tak orang Bidayuh dekat sini yang pergi memburu? Bidayuh dekat sini tidak ada. Sebab memang tidak itu buang itu binatang. Okeylah Kak, terima kasih Kak. Sudi cerita sama saya. Saya macam-macam benda yang saya nak tahu pasal, especially pasal orang Bidayuh. Sama-sama. Lepas saya dah habis dengan Bengoh Dam ni, mungkin saya akan mengayuh ke arah Santubong. At the same time saya rasa excited pasal journey saya ni dah habis dah. Tapi at the same time juga saya rasa macam agak sedih juga disebabkan pengembaraan saya ni akan berakhir. Jadi saya nak kayuh very slowly dekat ke arah Santubong nanti. Keesokan harinya, kami berangkat pulang ke Tanah Besar. Berat hatiku meninggalkan perkampungan ini, namun misi aku mengayuh hingga ke 0 kilometer di selatan Sarawak sedang menunggu. Sungguh aku tidak menyangka bahawa di negaraku sendiri terdapat tempat-tempat yang menarik seperti ini. Aku bebas meneroka tanpa perlu membawa pasportku bersama. Semakin lama, semakin aku jatuh cinta kepada bumi kenyalang ini. Apa lagi yang bakal aku temui nanti?